أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita akan insya-Allah membaca sedikit daripada surah Al-Mu'minun. Pagi ini insya-Allah kita akan baca muka surat 348 daripada surah Al-Mu'minun daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakazibun. Jadi maksudnya bermula daripada ayat tu, iaitu ayat yang ke-90 sehingga kepada ayat 104 insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang ada nak ambil Quran boleh ambil Quran lah insya-Allah yang tu tengok jadi muka surat 348 kita akan tengok makna dan juga tafsirannya secara ringkas insya-Allah daripada muka surat ini. Jadi ini adalah muka surat yang dua muka surat sebelum terakhir daripada surah Al-Mu'minun. Selepas daripada ni kita akan masuk pula kepada surah An-Nur, iaitu selepas kali ini dan juga kali selepasnya esok insya-Allah kita akan masuk surah An-Nur. Jadi dalam hujung surah Al-Mu'minun ni, sebagaimana yang kita tahu, surah Al-Mu'minun ni adalah dimulai dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Dan surah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Jadi sebelum daripada muka surat ni 348, 347 dia telah menceritakan tentang beberapa macam perdebatan lah di antara orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang yang beriman, iaitu dai Nabi SAW. Jadi surah ni macam lebih kurang sama dengan surah-surah yang lain yang Makki, iaitu dia banyak untuk menceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku di antara da'i yang pada ketika itu, iaitu Nabi SAW dan juga para sahabat yang sedang berdakwah kepada orang musyrik, kepada Tuhan, kepada Allah. Sebab pada masa tu perkara yang penting ialah nak buang daripada manusia ni Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak buang daripada mereka ni yang pertamanya Tuhan-Tuhan yang lain tu dalam bentuk sembahan-sembahan kepada selain daripada Allah. Di samping mereka juga adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menyembah dalam bentuk yang salah, iaitu dalam bentuk berhala-berhala. Dan yang keduanya, perkara yang nak dibuang daripada orang-orang musyrik ni ataupun orang-orang yang telah mula masuk kepada iman ni, iaitu nak bina dalam kefahaman mereka ni perasaan-perasaan yang tidak betul terhadap Tuhan, terhadap Allah. Jadi Allah Ta'ala bawa datang kepada Nabi SAW ni perkara-perkara, kemudian Nabi SAW sampaikan kepada orang-orang yang beriman tersebut, orang-orang yang kafir tersebut, supaya mereka ni jadi beriman. Jadi banyaklah benda-benda yang Nabi telah bawa datang kepada mereka, dan banyak daripada perkara-perkara yang mereka dengar tu mereka tolak. Bahkan mereka kata antara benda besar yang disebutkan di dalam muka surat sebelum daripada ni ialah mereka tidak percaya kepada kebangkitan, bahawa manusia ni bila mati ni adakah boleh dibangkitkan kembali, sebagaimana dalam ayat sebelum daripada ni, iaitu ayat 82, qalu a iza mithna wa kunna turaba wa izama a inna lamab'utsun. Jadi itulah di antara benda besar yang mereka ni nak tolak
iaitu adakah apabila kami ni dah mati, kami ni jadi tanah, kami jadi tulang, a inna lamab'usun. Tu ayat muka surat 347 sebelum daripada ni. Adakah kami ni akan dibangkitkan, lamab'usun, dia kata. Jadi dalam muka surat ni 348 pada pagi ni, iaitu dia akan ceritakan Allah Subhanahu Wa Taala kata bal atainahum bil haqqi wa innahum lakazibun. Bahkan kami bawa datang kepada mereka dengan satu benda yang benar, bil haqqi bisirki. Dalam tafsir jalan lain kata artinya ialah benda yang Nabi bawa kepada mereka ni adalah benda yang betul, bukan sebagaimana dakwaan mereka yang mengatakan bahawa semua benda tu adalah asatirul awwalin. Asatirul awwalin ni adalah perkataan yang popular lah kan, yang digunakan dalam Al-Quran ni, yang selalu digunakan oleh orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Jadi mereka selalu kata semua ni adalah asatirul awwalin. Asatirul awwalin artinya ialah asatir ni dongeng-dongeng. Al-awwalin orang-orang yang terdahulu. Jadi mereka selalu kata macam tu. Orang dulu kata macam ni dah, orang dulu kata macam ni dah kan. Jadi benda tu ni macam ni lah dulu, macam ni lah, ni cerita lama ni, cerita macam tu. Jadi benda ni berlaku lah juga sekarang kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pun katalah dalam awal muka surat ni, iaitu bal atainahum, bahkan apa yang kami bawa datang ni, yang Nabi bawa datang adalah bil haqqi, dengan benar. Innahum lakazibun. Dan mereka ni, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada beritahu kepada Nabi Muhammad bahawa lakazibun, mereka ni tetap mendustai, mereka ni adalah orang-orang yang dusta, yang tak nak terima. Mattakhazallahu min waladin. Kemudian Allah SWT sebutkan juga lalu seterusnya ialah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang perlu ditekankan, yang perlu ditolak pada orang kafir ni ialah mereka ni percaya bahawa mereka ni ada dalam kepala mereka bahawa Allah ni apa? Mengambil anak. Jadi benda ni masih berlakulah lagi dan sampai pada hari ini, iaitu orang-orang Kristian kan. Orang Kristian dan juga orang-orang agama lain, banyak lagi agama yang mana dia kata Allah ni mengambil anak, min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal lazahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'din. Jadi dalam ayat ni seterusnya ialah perkara-perkara yang bermain-mainlah dalam kepala orang kafir daripada dulu sampai sekarang. Yang pertama ialah mereka ni ittakhadallah min waladin, Allah Ta'ala ni ada anak. Yang keduanya ialah Tuhan ni banyak. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata wa ma kana ma'ahu min ilahin. Sebenarnya tidak ada, Allah ni tidak ada bersama-samanya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maknanya esa lah kat sini kan. Sebab apa Allah Ta'ala bagi sebut kat sini, izal lazahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalaulah Tuhan ni banyak, nescaya nantinya setiap Tuhan tu akan bawa lah, akan jaga kan. Maknanya lazahaba kullu ilahin bima khalaq tu masing-masing ada ciptaan dia. Dan sebab Tuhan banyak, jadi bila Tuhan banyak, nanti Tuhan ni buat yang dia, Tuhan yang buat dia. Jadi masing-masing jaga yang dia punya lah. Bima khalaq tu makhluk dia. Makhluk maknanya apa yang diciptakan tu. Wala ala ba'duhum ala ba'din, nescaya nanti akan masing-masing tu akan merasa tinggi di atas yang lain. Jadi yang ni dia kata dia punya, ni kata dia punya. Kau jangan kacau aku, kau jangan kacau aku. Itu kalau Tuhan banyak, itulah jadi dia kan. Macam atas dunia lah kan. Bila atas dunia ni ada banyak raja, ada banyak pemerintah, ada banyak orang yang kata nak berkuasa. Sebab itulah berlakunya peperangan kan, kita tengok. Jadi peperangan-peperangan tu berlaku disebabkan oleh kerana raja tu banyak atas dunia ni. Dan masing-masing kata ini adalah kawasan-kawasan dia kan. Jadi mereka pun berebut lah. Jadi Tuhan pun, kalau Tuhan tu akan banyak, Tuhan lebih daripada satu, itulah jadi dia. Iaitu apa? Wala ala ba'duhum ala ba'din. Nescaya akan rasa tinggilah kan, nak mengalahkan di antara satu sama lain tu. Subhanallah. Allah Ta'ala kata, Maha Suci Allah, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi maknanya Allah sebut kat sini, mereka sifatkan benda-benda semua adalah satu sifat yang tidak betul lah. Alimil ghaib. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni, dia ni tahu apa yang ghaib, wasyahadah, dan apa yang nampak. Yang ini benda
orang nampak, mana yang kita nampak, benda yang mata kita nampak, mata manusia nampak tak kira lah kan teropong kalau kadang-kadang manusia guna mata untuk guna teropong untuk tengok satu benda. Jadi kira nampak juga, tapi Allah Taala ni benda yang ghaib pun dia nampak, benda yang nampak pun dia nampak. Jadi kat sini dia baca alimi alimi tu makna mim tu bagi bawah kan. Tapi ada qiraat dia baca dengan alimu, alimul ghaib. Situ. Sebab dia apa? Sebab dia kata itu adalah permulaan, makna starting dia ada huwa kat situ, seolah-olah macam ada huwa. Dia panggil khabar kepada huwa muqaddar dipanggil. Jadi ada yang baca alimu, ada yang baca alimi. Kalau alimi itu ialah subhanallahi gitu. Subhanallahi, Allah tu alimil ghaibi. Jadi Allah itu adalah maha tahu yang ghaib dan juga yang syahadah, yang nampak. Fata'ala amma yusyrikun. Allah tu maha lebih tinggi daripada apa yang mereka syirikkan. Syirikkan tu maksudnya ialah yang ataslah yang disebutkan tadi, sama ada anak ataupun ada tuhan-tuhan yang lain. Kul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Jadi sini Allah Taala beritahu kepada Nabi, wahai Nabi, kul katakan, wahai Tuhan, imma turiyanni, jika sesungguhnya engkau akan memperlihatkan padaku ma, apa, yu'adun, apa yang mereka dijanjikan. Maknanya dah dijanjikan kepada mereka banyak benda kan, kepada orang kafir ni, kepada orang tak beriman. Nanti kalau kamu buat macam ni, kamu akan diseksa, kamu bukan diseksa. Jadi dalam ayat ni Allah SWT kata, katakan wahai Muhammad dan juga kepada para dai semualah kan, wahai Tuhan, jika sekiranya engkau ni nak tunjukkan apa yang telah engkau janjikan kepada orang kafir ni, maknanya kalau kau nak turunkan azab lah kan kepada orang kafir ni, itulah yang dijanjikan tu. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Jadi maka mintalah doa supaya Allah Ta'ala jangan jadikan kita ni termasuk dalam orang-orang yang zalim, lalu kita akan dibinasakan. Gitu kan. Jadi maknanya kata gini, katakan ya Allah, minta doa supaya Allah Ta'ala ni jangan jadi kita ni orang yang zalim. Sehingga sebab apa? Sebab takut nanti kalau kita termasuk dalam orang zalim, Allah Ta'ala akan hancurkan kita jika sekiranya diturunkan azab nanti. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Jadi Allah Ta'ala kata, wa inna ala an nuriyaka, kami kalau nak turunkan azab ni sebenarnya boleh mampu laqadirun. Allah Ta'ala ni boleh sebenarnya kalau nak buat benda tu. Tetapi kita tahu semua kan, kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tak jadikan macam tu. Allah tak jadikan azab ini kepada orang-orang yang engkar tu, terus berlaku di atas dunia ni. Setengah-setengah tu mereka ni hidup sampai kepada mati mereka kan. Mereka ni tidak diturunkan apa-apa, mereka ni tidak diseksa, mereka tidak dikenakan azab Jadi tapi Allah Ta'ala bukan maknanya bila Allah Ta'ala tidak turunkan kepada umat Nabi Muhammad ni azab dan sebagainya, maka maknanya itu ialah Allah Ta'ala tak mampu. Allah Ta'ala kata laqadirun, kami ni mampu. Idfa' billati hiya ahsan. Kemudian Allah Ta'ala pesan kepada Nabi SAW dan juga kepada orang-orang yang berdakwah semualah, iaitu apa? Kalau orang kafir ni buat apa-apa kepada kita, maka orang-orang yang jahat lah, orang-orang musyrik ke, orang-orang yang tidak terima dakwah ni, maka tolaklah mereka dengan cara yang terbaik. Kalau ikut situ, idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata. Kalau ikut makna dia lah, idfa' as-sayyi'ata billati hiya ahsan. Gitu maknanya tolaklah kejahatan yang dibuat oleh orang kafir itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu macam mana? Maknanya janganlah buat menyebabkan mereka itu akan ada poin kan untuk tolak dakwah tu kerana kejahatan kita tu. Maknanya nanti memang mereka ni orang-orang yang tolak dakwah ni, tolak Islam ni mereka akan cari poin je nak tolak kan Islam ni. Jadi apa-apa saja yang kita buat yang nampak macam jadi poin dia, maka dia akan terus kata bahawa tu kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ata nahnu a'lam bima yasifun. Allah Ta'ala tu tahu apa yang mereka sifatkan. Bukan Allah Ta'ala tak tengok kan apa yang sedang berlaku tu. Allah tahu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ni dalam ayat ni ialah doa. Allah Subhanahu Wa Taala ajar doa sini kan, rabbi a'udzubika, iaitu minta kita ni supaya kita semua ni berdoa supaya kita ni dijauhi daripada bisikan syaitan. Jadi ayat-ayat yang macam ni banyaklah kan Seperti mana yang kita baca dalam surah
Qul a'udzu birabbin nas jugalah, baru kan. Itu dipanggil hamazat. Hamazat tu ialah bisikan-bisikan syaitan. Dan kemudian satu lagi ialah wa'udzubika rabbi an yahdurun, setan-setan yang cuba mendekati. Jadi maknanya kita doa, minta doa dua kat sini kan, dalam ayat ni, ayat 97 dan 98, iaitu minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada bisikan syaitan, dan juga kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada syaitan tu mendekati kita. Kalau boleh jangan dekat kepada kita, walaupun syaitan tu memanglah boleh mendekati kan, tapi kita minta doa lah kan, macam kita masuk tandas ke dan sebagainya, kita minta a'udzubika kan. Jadi semua tu a'udzubika lah. Jadi sini pun a'udzubika dua kali, a'udzubika, a'udzubika. Hatta iza jaa ahadahum al-mautu qala rabbirji'un. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kan cerita sini keadaan orang kafir ni, orang yang tak beriman, orang yang tak terima ni, maka mereka ni bila mereka mati kan. Bila mereka mati, Allah sebutkan, gambarkan bahawa mereka ni bila nak mati mereka akan minta balik ke dunia, irji'un kan. Qala rabbirji'uni gitu. Ya Allah, kembalikanlah aku gitu kan. Kembalikan aku ke mana? Ke dunia lah. Jadi disebutkan oleh ulama kat sini, iaitu maksud kat sini ialah bila masuk bilang kubur kan, bila mereka melihat azab dalam kubur ni, mereka start nak balik, tapi tak mana boleh balik ke belakang kan. La'alli a'mal salihan. Jadi dia kata dia nak beramal soleh. Beramal soleh maksudnya ini sini ialah dia nak jadi Islam baliklah, jadi orang yang baik baliklah kat sini kan. Fima taraktu, apa yang aku tinggal, maknanya apa yang aku tak sempat nak buat tu. Dulu masa dunia tu tolak kan, tapi sekarang ni bila masuk tengok azab bila mati tu, maka pada masa itulah orang kafir tu, orang yang tak beriman ataupun orang tak percaya ataupun orang yang tak beramal soleh, maka dia kata la'alli, baru dia nak balik ke dunia, irji'un, la'alli a'mal solehan, moga aku dapat balik semula ke dunia untuk beramal soleh. Fima taraktu, pada apa yang telah aku tinggal, apa yang aku tak sempat buat. Kalla, jadi Allah Ta'ala kata kalla innaha kalimatun wa qailuha. Jadi dia kata sini, ini semua kata-kata je, cakap je macam tu Allah kata. Sebab kalau dibawa balik semula ke dunia, mereka tak akan jadi baik semula kan. Mereka akan jadi jahat balik. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, ataupun disebut sini boleh diterjemahkan di belakang ataupun di hadapan. Kalau kita tengok dalam terjemahan ayat yang ke-100 sekarang kan, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, yang aku tak sempat, sesekali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih diucapkan. Dari terjemahkan macam tu kan. Qailuha tu makna kata-kata yang mereka cakap je, tapi mereka kalau tak pun, kalau dibalikkan semula ke dunia, mereka tak buat pun. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Jadi itu yang kita panggil sebenarnya perkataan barzakh ni kan, ada dalam Quran kan sebut kan. Jadi bukannya ulama-ulama sebut kan, tapi sebenarnya perkataan barzakh tu ada dalam Quran, seperti dalam sebut ayat ni kan, wa min waraihim. Kalau ikut terjemahan, wara tu belakang, tapi sebenarnya ialah belakang tu maksudnya seolah-olahnya gambaran dia mereka tu nak lari kan daripada azab tu, mereka nak lari daripada apa yang telah tu, jadi mereka nak menuju balik semula ke depan. Jadi sebenarnya ialah maksudnya ialah mereka menuju ke barzakh sekarang ni, ila yaumi yub'atsun. Jadi makna sebelum daripada hari akhirat tu, mereka hadapi barzakh dulu. Fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Kemudian seterusnya ialah cerita pasal ansab. Ansab ni ialah nasab lah, kita panggil kan, keturunan. Keturunan ni maksudnya kita ni kan atas dunia ni kan, kita ni ada orang yang kawan, saudara mara kita kan, mak kita, ayah kita ke dan sebagainya. Jadi semua tu adalah ansab tu. Jadi kalau apa-apa kita akan minta tolong pada mereka. Jadi pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata, apabila ditiupkan sangkakala tu, sangkakala kan, nufikha fis suri, ditiupkan pada, orang Melayu panggil sangkakala. Sur tu ialah kalau ikut makna dia ialah macam trompet tu kan, benda alat yang ditiupkan yang bunyi dia kuat tu. Jadi pada hari akhirat nanti bila ditiup tu, fala ansaba, pada ketika itu orang lupa semua, ansab. Wala yatasaalun, dan tidak bertanya-tanya lagi. Sebab kalau ikutnya di dunia tu kita ni akan sentiasa bertanya-tanya kan, akan maknanya kan, kita kata tanya khabar ke, hari raya ke kan semua orang kan nak balik raya kan, macam baru ni kan. Sebab apa nak balik raya sangat? Sebab nak jumpa family lah, nak jumpa saudara mara kan. Jadi tu macam yatasaalun tu, tanya apa khabar gini. Semua tu adalah benda-benda yang perangai dunia kan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah beri pada kita.
perasaan yang nak kepada saudara mara. Tapi bila akhirat ni dia kata fala ansaba, maka tidak ada lagi nasab, maknanya orang lupa semua dah. Orang tak teringat dah kepada saudara-saudara dia. Kemudian faman sakulat, Allah Taala sebut sini ialah ulang banyak kali lah kan ayat tentang benda ni, iaitu sakulat. Sakulat tu berat. Macam surah Al-Qari'ah juga kan. Dalam surah Al-Qari'ah tu jadi ada sakulat. Jadi ada sakulat, lepas tu khaffat. Dalam ayat seterusnya tu 103 dia sebut situ waman khaffat mawazinuhu. Jadi Allah sebut sini ialah kalau sakulat mawazin, ada maknanya sini ada mizan. Daripada sini ialah yang kita dapat faham adanya mizan dari akhirat. Jadi mizan tu maknanya ialah timbangan maknanya. Jadi mizan tu benda hakikat lah, bukan benda simbolik bukan. Maknanya Allah Ta'ala akan buat betul-betul, tunjuk betul-betul, berlakukan betul-betul depan mata, walaupun Allah Ta'ala tu boleh kira kan. Kira kalau kita sekarang ni ada elektronik lah, kira tak nampak lah, kira macam-macam kan. Kira akaun kan, mana yang ambil duit kan, kita transfer je duit kan, makna situ tak nampak lah kan. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan depan mata manusia supaya mereka ni nampak. Sebab tu nama dia mizan. Sebab tu dia akan nampak amalan tu dalam bentuk yang ringan dan juga dalam bentuk yang berat. Jadi kalau berat maknanya sakulat. Allah kata kalau orang tu sakulat faulaika humul muflihun, dia berjaya. Tapi kalau khaffat, kalau ringan, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka itulah orang yang merugikan diri dia, fi jahannam khalidun, mereka itu dia akan kekal dalam jahannam. Dan ayat yang terakhir, ayat 104 pada pagi ini adalah apa? Talfahu wujuhahum. Tulfahu ni ialah perkataan Arab, maknanya adalah dibakar. Satu benda yang dibakar bersungguh-sungguh. Jadi dibakar muka mereka annaru. Jadi apa ni? Membakar, api membakar muka-muka mereka tu. Allah Taala kata wahum fiha kalihun. Dan kemudian mereka itu di dalamnya, dalam neraka itu kalihun. Kalihun ni ialah perkataan bahasa Arab yang apabila seseorang tu tak ada bibir, lepas tu nampak gigi kan. Kita itu kalihun maksud dia. Jadi ini menunjukkan dahsyatlah, satu bentuk yang dahsyat, iaitu macam kambing kan. Kambing tu kalau kita orang bakar dia tu kan tinggal gigi je kan. Bibir tak ada kan. Jadi bila bibir tak ada, bibir atas, bibir bawah tak ada, jadi terbuka nampak gigi, itu nama kalihun. Jadi Allah SWT sebut sini nak tunjukkan, iaitu kalau ikut diterjemahkan, iaitu dengan wajah mereka dibakar dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Itu maksud dia, tapi maksud dalam bahasa Arab itu kalihun itu macam tu jadi alhamdulillah kita habis muka surat 348. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sambung pula 349, muka surat yang terakhir daripada surah Al-Mu'minun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.